Jadi ini memerlukan kita betul-betul faham berkenaan dengan undang-undang yang melibatkan penzahiran produk ataupun penzahiran perkhidmatan, kerana ianya bukan sahaja berkait dengan pesaing yang mungkin mahu bersaing dengan kita, tapi ianya juga boleh memberi kesan kepada pelanggan kita, kepada para pembeli. Jadi sekiranya kita melakukan kesilapan ataupun kesalahan, ianya mungkin menyebabkan kita didenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Pertembungan di antara dua sambal. Dalam seminggu dua baru-baru ini kita telah dapat menyaksikan bagaimana ada satu sambal yang baru diperkenalkan di dalam pasaran yang menyerupai satu sambal lain yang popular, yang ada pendaftaran tanda dagangan, yang telah dijual dengan jumlah yang besar, yang dijual oleh orang yang popular, dan ini telah menimbulkan pelbagai isu dan akhirnya pihak yang sudah ada pendaftaran tanda dagangan itu telah mengambil tindakan undang-undang ke atas sambal yang baru diperkenalkan. Jadi bukan tujuan saya untuk mengulas perkara ini dari segi perundangan, cuma kita sebagai usahawan kita kena belajar daripada perkara-perkara seperti ini, kerana jika kita menggunakan peluang ini untuk menambahkan pengetahuan kita dan menggunakan pengetahuan itu di dalam perniagaan, tentunya ianya akan menjadikan perniagaan kita lebih baik. Jadi ada tiga perkara yang saya nak sebutkan di sini. Yang pertama ialah kita kena lindungi harta-harta intelek kita, sama ada dari segi tanda dagangan, dari segi hak cipta, sama ada dari segi paten ataupun dari segi reka bentuk industri. Jadi kesemua ini boleh kita lindungi sekiranya kita mendaftarkan perkara demikian dengan badan-badan yang berkenaan. Jadi saya cadangkan supaya anda berjumpa dengan pakar-pakar dalam bidang harta intelek ini dan boleh tanya mereka apakah yang boleh dilindungi dan apa yang tidak boleh dilindungi. Dan sekiranya kita boleh melindungi harta intelek kita itu, apakah prosesnya, dan mungkin sebagai usahawan kita pun nak tahu kosnya berapa. Dan sekiranya kita tidak boleh lindungi, bagaimana kita nak mengambil tindakan supaya idea kita, usaha kita itu tidak ditiru oleh orang lain dengan senang dan mereka mendapat manfaat daripada kerja-kerja susah kita yang telah kita harungi dan mungkin kosnya pun banyak. Yang kedua ialah di samping ada undang-undang tertulis ataupun written law, ada juga undang-undang yang tidak tertulis ataupun yang kita panggil common law yang boleh digunakan untuk mempertahankan hak kita. Jadi dalam common law ada satu konsep yang dinamakan passing off, yang mana orang lain tidak boleh berniaga seolah-olah mereka itu adalah kita. Jadi dengan menggunakan undang-undang passing off ini, kita juga boleh mengambil tindakan ke atas orang yang cuba meniru kita tu, tapi beban buktinya adalah di pihak kita. Jadi kita kena mengumpulkan pelbagai bukti sama ada bertulis ataupun tidak bertulis, dan sekarang mungkin dalam bentuk video dan sebagainya, untuk membuktikan kepada mahkamah bahawa dengan sebab orang lain telah berlakon dan menjual barang yang seolah-olah barang kita, maka pelanggan-pelanggan yang tidak tahu telah terbeli barang mereka dan bukannya barang kita yang nak mereka beli sebenarnya. Jadi ini juga memerlukan anda yang terkena perkara ini berjumpa dengan peguam-peguam yang boleh memberikan pandangan profesional berkenaan dengan passing off ini dan apakah tindakan-tindakan wajar yang boleh diambil supaya hak anda terpelihara dan mungkin anda dapat ganti rugi daripada pihak yang cuba meniru ataupun menipu itu.
Yang ketiga, kita kena ingat bahawa penzahiran produk ataupun perkhidmatan ini merupakan satu perkara penting dalam perniagaan dan ada akta perihal dagangan. Jadi ini perkara yang mungkin tidak disebut dalam perbincangan berkenaan dengan pertembungan dua sambal ini. Cuma akta perihal dagangan bertujuan untuk memelihara hak pengguna. Jadi kita sebagai orang yang berniaga kena menzahirkan produk kita, perkhidmatan kita dengan cara yang jujur dan ikhlas agar pelanggan-pelanggan kita membelinya dengan penuh pengetahuan berkenaan dengan kelebihan ataupun kekurangan produk kita. Jadi kadang-kadang di dalam usaha kita untuk memasarkan produk, di dalam usaha kita untuk memperluaskan lagi pasaran, mungkin kita melakukan perkara-perkara yang melanggar akta ini. Jadi akta ini juga sekiranya dikuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, menyebabkan perniagaan kita boleh terjejas dan kita mungkin dikenakan denda yang besar. Jadi biasanya tindakan diambil ke atas produk-produk tiruan yang menggunakan tanda dagangan yang popular, yang menggunakan reka bentuk yang popular. Jadi ini semua boleh menjadikan masalah kepada kita sekiranya kita tidak berhati-hati dari segi penzahiran produk. Di antara contoh lain ialah menggunakan logo halal. Di dalam akta perihal dagangan ini ada peruntukan khusus yang mengatakan sekiranya kita nak menjual produk kita dengan memperkatakan bahawa ianya halal, ianya perlu kepada logo halal, dan sekiranya kita tak ada logo halal tapi kita masih lagi menggambarkan bahawa produk kita halal, maka tindakan boleh dibuat ke atas kita walaupun pada hakikatnya kita menjual barang ataupun produk yang halal. Jadi ini memerlukan kita betul-betul faham berkenaan dengan undang-undang yang melibatkan penzahiran produk ataupun penzahiran perkhidmatan, kerana ianya bukan sahaja berkait dengan pesaing yang mungkin mahu bersaing dengan kita, tapi ianya juga boleh memberi kesan kepada pelanggan kita, kepada para pembeli. Jadi sekiranya kita melakukan kesilapan ataupun kesalahan, ianya mungkin menyebabkan kita didenda, tetapi dalam masa yang sama kita boleh menggunakan undang-undang ini untuk menjaga kepentingan kita, melindungi hak intelek kita supaya kita dapat memanfaatkan perkara ini dengan semaksimal mungkin. Dan sekiranya kita nak jual perniagaan kita sebagai contoh, perkara-perkara ini penting sebab orang yang nak beli perniagaan mungkin dia nak tahulah sama ada produk kita ataupun perkhidmatan kita itu dilindungi dari segi hak ciptanya, dilindungi dari segi tanda dagangannya, ataupun jika ada pattern-pattern ataupun reka bentuk design, ianya semua milik kita dan orang lain tak boleh gunakannya, kerana itulah nilai yang menyebabkan perniagaan kita dipandang bernilai tinggi oleh orang yang nak membelinya. Jadi saya harap dengan perbincangan ringkas ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami bahawa di dalam penzahiran ada pelbagai undang-undang, ianya melindungi kita daripada pesaing dan ianya melindungi pembeli ataupun pelanggan daripada tersalah beli sama ada produk orang lain ataupun produk kita sendiri yang tidak sama dengan ciri-ciri yang kita zahirkan kepada mereka. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pak Nidin ini, sebar luaskan lagi lah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda. Kita nak bina keusahawanan berdasarkan ilmu. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini kerana mereka boleh menonton pelbagai video lain lagi, dan ini diharapkan menjadikan mereka usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.